Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa kafa billahi syahida. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini, hari Jumaat yang penuh barakah ini, sekali lagi kita sama-sama dapat hidayah dan taufik daripada Allah serta rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kita hadir ke Masjid Qaryah Kampung Rincing Hulu ni. Kita hadir awal, kita mendirikan solat sunat tahiyatul masjid 2 rakaat, kita berniat iktikaf, kita berzikir, membaca Al-Quran. Semuanya adalah kerana semata-mata untuk mendapatkan keridaan Allah Subhanahu wa taala dan bagi memenuhi tuntutan yang telah diajarkan, disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini amalan-amalan yang kita biasakan pada hari Jumaat. Datang dengan pakaian yang serba indah, dengan wangi-wangian, untuk memeriahkan lagi himpunan mingguan kita pada hari Jumaat di rumah Allah, rumah ibadatnya, bagi mengingati Allah. Jadi saya Abdul Qadir bin Syaharuddin mewakili Persatuan Belia Masjid Selangor dengan kerjasama Ahli Jawatankuasa Barisan Jawatankuasa Masjid Qaryah Kampung Rincing Hulu. Hari ini saya menyampaikan tazkirah. Tazkirah adalah peringatan, yang mana peringatan ini dalam surah Al-A'la biasa kita dengar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fadzakkir in nafa'atiz dzikra. Maka berikanlah peringatan kerana peringatan itu bermanfaat. Sayadzakkaru may yakhsha. Bermanfaat bagi siapa? Iaitu bagi orang-orang yang takut kepada Allah, maka dia akan mendapat pelajaran. Wa yatajannabuhal ashqa, dan bagi orang-orang yang celaka, terjemahannya yang enggan mendengar, mengikuti peringatan tersebut, maka dia akan menjauhilah peringatan itu. Jadi moga-moga dengan peringatan ini menjadikan saya, menjadikan kita semua tuan-tuan untuk lebih kita mendekati Allah Subhanahu wa taala dan termasuk dalam golongan orang-orang yang takut kepada Allah, takut melakukan perkara-perkara yang dilarang dan tidak takut untuk memenuhi perintah-perintahnya. Jadi tajuk kita pada hari ini, peringatannya adalah dari dalam rahim kamu dibentuk. Itu adalah daripada surah yang ketiga, surah Ali Imran ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha' la ilaha illa huwal azizul hakim. Mafhumnya, dialah yang membentuk kamu dalam rahim sebagaimana dikehendakinya. Tak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang maha perkasa lagi maha bijaksana.
Jadi peringatan hari ini adalah untuk sama-sama kita mengingat kembali asal usul kita ni dari manalah. Dan dari mana asal usul kita ni, bukan kita seorang saja, tapi kita ada adik-beradik, kita ada kawan-kawan yang lain, ada jiran, ada rakan sekerja, pun sama asal usulnya dari mana. Kita ni dari dalam rahim seorang manusia, rahim seorang ibu, yang mana dalam rahim seorang ibu ini Allah telah membentuk kita, membentuk setiap insan ini ada sifat-sifatnya. Ada yang berbeza-beza, ada yang warna kulitnya tak sama, ada yang dari segi kemampuan badan dia untuk mencerna, untuk menghadam makanan itu berbeza. Ada yang lambat, ada yang cepat, ada yang tinggi, ada yang rendah, dan pelbagai lagi. Jadi daripada situ Islam mengajar kita apa? Islam mengajar kita bahawa setiap manusia ni apabila dia ada sifat-sifat dia, begitulah juga bila dia dilahirkan ke atas muka bumi ini, maka ada tuntutan-tuntutan, ada sifat-sifat agama yang dia nak kena penuhi supaya sesuai dengan sifat-sifat diri dia sebagai manusia yang Allah ciptakan. Jadi dengan itu berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidani aw yunassirani aw yumajjisani. Rawahul Bukhari wa Muslim. Mafhumnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, setiap bayi yang dilahirkan adalah dalam keadaan suci, dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi. Di dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan setiap anak, setiap bayi daripada alam rahim tadi masuk ke alam dunia dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci bersih tanpa sebarang dosa. Dan ibu bapanya lah yang membentuknya, yang mencorakkannya menjadi sama ada tiga, Yahudi, Nasrani atau Majusi. Nabi tak sebut menjadi Islam, Yahudi, Nasrani atau Majusi. Nabi sebut ibu bapanya menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi. Jadi ada tiga pilihan dekat sini yang kalau dengan kehendak kita, dengan pemikiran kita yang tidak mengikut fitrah, maka kita akan bentuk anak kita jadi tiga ni saja. Manakala tuntutan Islam yang Nabi secara tersirat menggambarkan dalam hadis ini adalah supaya kita mengekalkan setiap anak itu dalam keadaan fitrah, mengekalkan dalam keadaan fitrah, memeliharanya dalam keadaan fitrah. Bukannya membentuknya, mencorakkan. Kalau umpamanya ni tisu ni yang putih ni, kita conteng-conteng dia, kita nak lukis dia jadilah jurutera ke, jadi doktor ke, jadi apa ke. Bukan itu yang dituntut dalam Islam. Tapi yang dituntut adalah supaya setiap insan ini seperti tisu ni putih, maka kembalinya kepada Allah juga dalam keadaan suci, bersih, putih, fitrah. Ini tuntutan yang disarankan, yang diminta oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila putih, suci, bersih ni apa? Sebagai hamba Allah lah maksudnya. Kita lahir sebagai hamba Allah, kita kembali juga ke dalam alam barzakh pula seterusnya adalah juga sebagai hamba Allah juga. Sebab tu kita dikafankan dalam kain kafan yang berwarna putih. Sebab sebagai simbolik, sebagai tanda maknanya supaya kita ni kembali dalam keadaan fitrah, menghadap kiblat, disusun dalam yang lahad tu menghadap kiblat tu, fitrah kita menghadap kiblat. Jadi itu satu hadis daripada Rasulullah SAW. Kemudian apabila kita memahami bahawa setiap insan ini telah dibentuk di dalam rahim, yang mana dilindungi oleh Allah dalam rahim itu dengan kasih sayang, ibunya diberi cukup makan supaya kandungan dalam rahim itu sihat. Kemudian ada teknologi sekarang ni yang menjamin kita punya keselamatan kandungan tu apabila dilahirkan boleh dalam keadaan selamat. Jadi bila kita mengenali hakikat ini, kita kenal bahawa semua manusia kita ni sama, yang membezakan hanyalah takwa, maka Rasulullah SAW juga telah bersabda dalam satu hadis dari Abu Hurairah
radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hak seorang muslim terhadap seorang muslim yang lainnya ada 6 perkara. Lalu Abu Hurairah bertanya, beliau ditanya, minta maaf, Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat, apakah 6 perkara itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjawab, 6 perkara yang pertama, apabila engkau bertemu dengan seorang muslim, maka engkau hendaklah mengucapkan salam kepadanya. Sebarkan salam, ucap Assalamualaikum, bila nampak bagi salam. Jadi bila dah dengar ucapan salam, wajiblah kita untuk menjawab salam. Kemudian yang kedua, apabila dia mengundangmu ke mana-mana majlis, maka hendaklah engkau memenuhi undangannya, melainkan ada kewajipan-kewajipan yang lain yang lebih utama. Jadi contoh dapat undangan majlis walimah ataupun majlis kenduri tahlil atau apa-apa sajalah majlis, jika tiada halangan maka perlulah memenuhi undangannya. Sebab itu hak seorang muslim ke atas muslim yang lain. Bila sebut hak ni, maksudnya ada tanggungjawab di situ. Tanggungjawab kita kepada muslim yang lain ni, yang kedua ialah memenuhi undangan. Yang ketiga, apabila dia minta nasihat, maka berilah nasihat. Jadi tentang beri nasihat ni pula ada adab juga. Adabnya ialah bila diminta maka beri. Kalau tidak diminta, kita tanya, boleh tak nak beri nasihat? Begitu. Jadi kalau boleh, maka kita beri nasihat. Kerana apa? Kerana apabila seseorang itu meminta nasihat, maksudnya dia memang memerlukan nasihat. Tetapi apabila seseorang itu tidak meminta nasihat, lalu kita yang sibuk-sibuk nak bagi nasihat, pada ketika itu apa yang kita beri itu mungkin hanya akan memedihkan hatinya, bukannya mengeluarkan dia daripada masalah yang dihadapi. Jadi nak bagi nasihat pun kita kena tengok keadaan orang tu bersedia ataupun tidak. Yang keempat, hak seorang muslim ke atas muslim yang lain ialah bila dia bersin lalu dia ucapkan Alhamdulillah, hendaklah kita mendoakannya. Apa yang kita kena doakan? Kita doakan yarhamukallah, semoga Allah menyayangimu, semoga Allah merahmatimu. Kemudian yang kelima, apabila dia sakit maka ziarahlah. Apabila dia sakit maka ziarahlah. Sakit di rumah ke, demam sekalipun sahaja, ziarahlah, datanglah ke rumah. Kalau di hospital pun ziarahlah. Kalau dibenarkan ada waktu-waktu untuk menziarahi pesakit, boleh datang ziarah. Dan yang keenam, apabila dia meninggal dunia, ikutilah, iringilah menghantarkan jenazahnya ke kubur. Jadi ini 6 hak seorang muslim ke atas muslim yang lain, yang mana kita dari alam rahim tadi lahir sebagai fitrah dan kembali kepada fitrah. Dari lahir kepada nak kembali mati kepada fitrah itu ada hak, 6 hak seorang muslim ke atas muslim yang lain yang kita kena jaga. Beri salam, memenuhi undangan, beri nasihat bila diminta, mendoakan apabila dia bersin, dia ucap Alhamdulillah, kita doakan. Dan bila dia sakit, kita ziarah. Dan yang terakhir, bila dia meninggal, kita iringi ke kuburan. Sebab bila kita iringi ke kuburan itu juga satu peringatan untuk kita bahawa kita juga akan meninggal dunia. Jadi untuk kembali dalam keadaan fitrah ini, kita mestilah memenuhi semua tuntutan Allah Subhanahu Wa Taala, termasuklah dengan harta-harta kita. Jadi harta-harta kita ni pun kita nak kena semak bagaimana supaya mengikut sifat-sifat yang Allah kehendaki. Jadi untuk mendapatkan pencerahan lanjut tentang perancangan harta dan pengurusan pusaka, kita ada buka kaunter di luar, boleh singgahlah nanti selepas habis solat Jumaat ini. Itu sahaja dulu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.